seterusnya tanpa membuang masa lagi, ini merupakan salah satu masa yang kita tunggu-tunggulah untuk seterusnya kita nak meneruskan lagi agenda kita pada pagi ini. Panelis yang seterusnya saya ingin jemput merupakan seseorang yang amat dikenali dalam kalangan di USM. Beliau dalam kalangan para scholars di juga Indonesia juga ya. Beliau ni merupakan seseorang yang sangat kita hormati, yang kita sayangi. Tanpa membuang masa lagi, saya ingin menjemputlah untuk agenda yang seterusnya, saya ingin menjemput Profesor Dr. Muhammad Shukri Saleh untuk menyampaikan kata pengantar untuk program kita pada pagi ini yang berkaitan politik Islamofobia. Kita dipersilakan Prof. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Wala haula wala quwwata illa billahil azim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Terima kasih Dr. Azrin Hamiza yang saya kasihi, Profesor Madya Dr. Syahir, pengarah ISTEF, panel-panel, ya, Saudara Aris Munandar daripada Universitas Negeri Semarang, alumni ISTEF Dr. Yusriza yang kini menjadi Kepala Dinas Sosial di Aceh, Profesor Dr. Firman Nur daripada LIPI Jakarta, dan alumni ISTEF Dr. Hari Kusmanto daripada Universitas Medan Arya. Dan definitely untuk Dr. Warjo juga, tahniah, terima kasih pertamanya kerana menjemput saya dan juga keduanya kerana USU bersetuju bekerjasama untuk mengadakan diskusi alumni ISTEF secara terbuka buat kali pertamanya. Dan saya sangat gembira melihat partisipan pada hari ini bukan saja terdiri daripada orang-orang Malaysia tapi juga orang-orang Indonesia. Malah lebih istimewa daripada itu, kita juga mempunyai partisipan daripada yang bukan Islam. Selamat datang kepada saudara-saudari kita yang bukan Islam ya, kerana bersama-sama untuk memahami tentang apa masalah Islamofobia ini sebenarnya. Ya, yang pertama sekali saya ucapkan terima kasih dan juga tahniah kepada Dr. Warjo. Pertama kerana menjemput saya menjadi menulis kata pengantar dalam buku beliau Politik Islamofobia ini. Dan kedua kerana tahniah kerana berhasil menyiapkan satu manuskrip yang sangat penting yang sangat saya rasa menjadi topik yang banyak dibincangkan oleh orang di seluruh dunia sekarang ini. Sebenarnya ISTEF sangat berbangga dan bersyukur melahirkan alumni ISTEF seperti Dr. Warjo yang prolific sebagaimana telah diceritakan oleh Dr. Syahir tadi. Dan kami perhatikan bahawa Dr. Warjo juga mempunyai sifat yang observant. Kemana saja beliau pergi, beliau akan observe apa yang boleh ditulisnya, mengutip bahan-bahan bukan saja untuk bukunya tetapi juga untuk kolomnya di koran-koran, di akhbar-akhbar di Indonesia, dan juga observe perkara sedemikian itu secara kritis dengan gigih, dengan tabah dalam menyelidik dan menulis apa yang beliau observe itu sehingga muncullah sekarang ini alhamdulillah beliau ini sebagai saya anggap bintang yang sedang naik menyerlah di Indonesia kerana beliau bukan saja menulis dengan sebenar-benarnya tetapi juga dengan fakta-fakta, dengan observasi yang sangat prihatin dan juga sangat mendalam. Selebih daripada itu, saya yakin bahawa kami di ISTEF juga sangat berbangga kerana inspirasi pertama yang membuatkan Dr. Warjo menulis buku ini ialah kerana berjumpa dengan sebuah buku yang ditulis oleh Graham Fuller, ya, yang bertajuk The World Without Islam,
yang dibelinya di Hudson Store di John F. Kennedy di Amerika Syarikat ketika dalam perjalanan pulang ke Indonesia. Kami berbangga kerana Dr. Barjo itu dihantar oleh kami ke Amerika Syarikat itu untuk membentangkan sebahagian daripada penemuan dapatan research yang besar yang bertajuk Pembangunan Masyarakat Islam yang dibiayai oleh Research University Team yang biayanya hampir 1 juta, dan Pak Warjo merupakan salah seorang daripada ahli penyelidik kita. Ketika itu beliau adalah fellow bersekutu ISTEF. Beliau ke sana untuk membentangkan penemuan penyelidikan kami, dan dalam perjalanan pulang berjumpa dengan buku The World Without Islam itu, dan akhirnya mencetuskan inspirasi hingga beliau dapat menulis buku Politik Islamofobia ini. Itu berlaku dalam tahun 2012, ya, 2012. Bagi saya, setelah membaca draft buku Politik Islamofobia ini, saya dapati bahawa ianya sangat menarik kerana diadun dengan begitu rupa berasaskan kepada beberapa perkara. Yang pertama, dia bermula dengan pembacaan buku The World Without Islam oleh Graham Fuller, dan selepas itu oleh buku The Clash of Civilization oleh Samuel Huntington. Dan itu merangsang pemikiran Dr. Warjo untuk keduanya berkomunikasi dengan pakar Islamofobia yang membuat PhD di Leeds University yang namanya Ismail Fatil, yang menulis tesis PhD-nya bertajuk Islamofobia and the Emergence of Muslim Political Identity. Dr. Barjo berkomunikasi secara peribadi, berbincang, berdiskusi untuk memahami lebih mendalam tentang Islamofobia ini. Kemudian di samping itu membuat banyak literature and juga research review, membaca dengan sendiri untuk lebih mengetahui tentang perkara yang semikian rupa. Dan yang keempatnya, adunan yang keempatnya agak menarik ialah apa yang boleh kita panggil sebagai participant observation, di mana Dr. Warjo ini mengamati menggunakan pengamatan turut serta, di mana beliau berkunjung kepada negara-negara yang ada sedikit sebanyak berkenaan dengan Islamofobia ini. Beliau mengambil peluang itu untuk membuat kajian melalui participant observation, sama ada di Amerika Syarikat, di Perancis, di Belgium, di Australia, di Vietnam, dan malah di Malaysia sendiri. Jadi atas sebab itu saya yakin bahawa apa yang ditulis oleh Dr. Warjo ini bukan hanya secara teoritis, tetapi lebih daripada itu ialah pengalaman peribadi beliau berdepan berada dalam negara-negara yang dilanda oleh apa yang kita panggil sebagai Islamofobia itu. Dan di samping itu, sepanjang sebelum beliau menghasilkan draft terakhir itu, banyak wacana-wacana yang beliau sertai dan pertemuan-pertemuan akademik, dan saya yakin beliau telah mengemukakan idea-idea yang beliau dapati, dan daripada situ beliau refine dan akhirnya melahirkan sebuah buku yang masanya adalah sangat panjang. Saya kira-kira bermula dengan penemuan Dr. Warjo dengan buku The World Without Islam itu dalam tahun 2012 hingga sekarang 2021, setelah manuskripnya siap dan dalam proses penerbitan sekarang ini, maka kesemuanya adalah 9 tahun. Jadi buku Islamofobia ini dapat kita rumuskan bukan buku main-main, bukan buku cerita, tapi adalah buku yang sangat serius. Ya, yang nak membincangkan tentang Islamofobia ini bukan hanya dengan pemikiran angan-angan saja, tetapi juga dengan empirical research dan juga pengalaman-pengalaman. Saya dapati ada beberapa perkara yang menarik dalam buku ini yang telah dikemukakan oleh Dr. Warjo. Yang pertama, Dr. Warjo mengatakan secara jelas, dan pasti sekali kita boleh bincang sama ada ini benar ataupun tidak, bahawa Islamofobia itu sebenarnya dirancang. Dia tidak muncul secara sendiri, tapi dia muncul secara terancang, by design.
ya, oleh gerakan-gerakan dan juga oleh institusi-institusi khusus di negara-negara barat. Sehingga akhirnya Islamofobia itu berbentuk institusional. Malah lebih daripada itu, dia berbentuk perniagaan yang melibatkan jutaan dolar Amerika Syarikat. Jadi ini dengan pelbagai aktiviti politik yang dibiayai oleh institusi-institusi tadi untuk menghasut ya, manusia membenci Islam dan juga penganut-penganutnya melalui membina persepsi untuk membenci Islam, takut pada Islam dan sebagainya. Itu yang pertama. Ini semua tidak dicakapkan secara kosong. Dr. Warjo membuktikan apa dia institusi tersebut, apa gerakan-gerakan tersebut, dan begitulah seterusnya hingga akhirnya merumuskan bahawa Islamofobia ini adalah satu rekaan yang dirancang dengan begitu rupa untuk melahirkan rasa ketakutan kepada Islam, ketakutan kepada kebencian kepada Islam. Itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua, kata Dr. Warjo, ini juga jelas statementnya, kita juga boleh persoalkan, kita juga boleh berbincang. Katanya Islamofobia ini adalah satu politik. Adalah satu politik dan ini telah dibuktikan dengan bagaimana politik Islamofobia ini berlaku di negara-negara ya, melalui fakta-fakta yang telah dibuktikan dalam buku ini di negara-negara Amerika Syarikat, di Perancis, di Britain, di Australia dan sebagainya. Itu statement yang kedua. Kemudian statement yang ketiga ialah definisi Islamofobia itu sendiri. Definisi Islamofobia itu Dr. Warjo telah membuat banyak kajian berbincang tentang definisi ini. Ada keywords yang sentiasa disebut dalam perbincangan tentang Islamofobia ini. Yang pertama ialah ketakutan, kebencian, prejudis, prasangka buruk, ya, kemarahan, permusuhan dan sebagainya. Walau bagaimanapun, daripada pengamatan saya, ada dua perkataan, ada dua keywords yang dominan, yang sentiasa digunakan dalam membincangkan berkenaan dengan Islamofobia ini. Yang pertama ialah ketakutan. Ketakutan di sini bukan ketakutan biasa, tetapi ketakutan yang irrational dan juga yang berlebihan. Itu yang pertama. Yang kedua ialah kebencian. Jadi artinya ada dua istilah yang dihubungkan dengan Islamofobia ini. Satu ialah ketakutan yang irrational dan juga yang berlebihan, dan yang kedua ialah kebencian. Walau bagaimanapun pada pandangan saya, kalau boleh kita jadikan ia sebagai sequential, secara berurutan, maka pada pandangan saya, ini tidak ditulis oleh Dr. Warjo, ini pandangan saya saja ya, yang saya tulis dalam kata pengantar. Sebenarnya pada awalnya Islamofobia ini bermula dengan ketakutan. Ya, terutama ya, walaupun Dr. Warjo dalam bukunya ini banyak membincangkan asal-usul Islamofobia ini sebenarnya bukan selepas 11 September. Sebelum pada itu telah berlaku tapi tidak secara ekstensif. Yang berlakunya ialah selepas 11 September itu berlaku secara ekstensif ialah ketakutan. Dengan ada bom itu berlaku, kemudian ramai orang takut kepada orang Islam yang diistilahkan sebagai teroris, dan oleh demikian orang-orang Barat hidup dalam ketakutan terhadap orang Islam. Tetapi ini berlainan. Sekarang ini saya rasa orang-orang bukan Islam di negara-negara Barat yang ada Islamofobia itu, dia tidak takut kepada Islam lagi. Tapi sebaliknya mereka benci kepada Islam. Jadi kalau kita lihat, kalau ketakutan, istilah ketakutan itu dalam bahasa Inggrisnya dipanggil fear of Islam, tapi sekarang ini saya rasa mereka bukan fear of Islam lagi, tapi mereka hatred for Islam, benci kepada Islam. Ya, benci kepada Islam. Kerana apa ya? Ketakutan itu hilang hasil daripada sistem sekularisme, hasil daripada Islamofobia itu sendiri. Ini agak menarik saya rasa, walaupun ini tidak dibincangkan dalam draft buku Dr. Warjo,
Tetapi saya rasa ini agak menarik barangkali untuk Dr. Warjo menulis buku yang kedua, ya, untuk melihat bagaimana sebenarnya Islamofobia itu sendiri merupakan satu mekanisme yang cukup kuat, yang cukup dharmi untuk memperkenalkan Islam kepada orang-orang bukan Islam, sama ada secara negatif ataupun secara positif. Paling tidak secara negatif, Islamofobia itu menarik orang kepada mengetahui bahawa wujudnya satu agama yang namanya Islam, wujudnya satu ummah yang namanya Muslim, ya, dan orang yang ada curiosity, ada orang yang curious, maka mereka itu mengambil inisiatif untuk mengkaji dengan lebih mendalam. Jadi sepatutnya Dr. Warjo tidak benci sangat kepada Islamofobia, tapi sepatutnya kita berterima kasih kepada Islamofobia kerana menjadi alat propaganda untuk memperkenalkan Islam kepada dunia. Dan ternyata bahawa mereka yang mengkaji tentang Islam akhirnya masuk Islam, alhamdulillah, ya, mengkaji dengan ikhlas masuk Islam, dan ini dibantu oleh satu sistem yang berlaku di negara-negara yang penuh dengan Islamofobia itu. Sistem itu ialah sistem sekularisme. Ya, agak menarik kerana sekularisme itu memang tidak pentingkan agama, tetapi berbeza daripada sosialisme dan juga komunisme. Sekularisme tidak menentang agama. Malah sebaliknya, kita perhatikan di negara-negara barat itu, sekularisme membenarkan orang-orang Islam berdakwah, memberitahu tentang Islam, dan tidak menghalang orang masuk Islam. Malah mereka benarkan gereja ditukar menjadi masjid dan begitulah sebagainya. Dan sedikit sebanyak, walaupun ada halangan-halangan sedikit-sedikit, tetapi sekularisme itu cukup membantu untuk pendakwa-pendakwa Islam bergiat dengan sebaiknya, sehingga mereka boleh masuk dalam penjara untuk berdakwah, dan sebahagian daripada banduan masuk Islam, dan mereka keluar dan berdakwah kepada orang ramai, dan begitulah perkembangannya Islam dari satu masa ke satu masa. Jadi saya rasa orang-orang Islam patut berterima kasih kepada Islamofobia, kepada institusi, kepada orang-orang yang merancang untuk melahirkan Islamofobia, dan juga kepada mereka yang mendukung sistem sekularisme kerana memberi ruang kepada Islam untuk diketahui orang, dan memberi ruang kepada Islam untuk disebarkan dengan lebih luas, dengan jalan yang betul, dengan jalan yang benar, sehingga mereka yang diberi hidayah oleh Allah Subhanahu Wa Taala menerima Islam dengan sebaiknya. Jadi saya rasa sekarang bukan masa untuk kita memandang ataupun memandang positif dan negatif terhadap Islamofobia dan juga sekularisme. Malah sebaiknya orang-orang Islam yang strategis patut mengambil peluang ini bagaimana mengatur strategi yang seterusnya untuk memperkenalkan Islam ini dengan lebih baik lagi. Jadi artinya dengan sekularisme dan Islamofobia itu, maka ketakutan telah reda kerana ramai orang telah tahu apa itu Islam yang sebenarnya. Yang kedua, kawan-kawan kita di negara-negara barat yang berdakwah memberitahu orang tentang Islam ini, mereka menggunakan satu pendekatan yang cukup menarik, yang boleh kita panggil sebagai pendekatan non-confrontational. Ya, pendekatan yang tidak konfrontasi, malah sebaliknya pendekatan yang harmonis. Yang harmonis, misalnya kita dapati bahawa orang-orang Islam di sana banyak membantu jiran-jiran yang bukan Islam dalam keadaan sempit ataupun dalam keadaan PKP dan sebagainya, MSO dan sebagainya ini. Ya, banyak mereka misalnya kalau ada hari Valentine ke hari kebesaran di sana yang disambut itu, mereka keluar ke jalan-jalan raya, ya, mengedarkan bunga-bunga tanda kasih sayang mereka sebagai orang Islam kepada orang bukan Islam. Ya, malah ada juga mereka, kita perhatikan banyak dalam video-video, mereka menghadiahkan tudung-tudung kepada orang-orang bukan Islam untuk memperkenalkan budaya Islam. Dan malah kita dapati kemuncaknya juga ada orang-orang Islam yang anaknya dibunuh
tetapi di dalam mahkamah bapaknya memaafkan orang yang membunuh anaknya itu. Dan pasti sekali ini satu perkara yang sangat luar biasa ya. Ini berlaku di Amerika Syarikat, juga berlaku di New Zealand ketika ada tembakan kepada orang Islam di New Zealand, sehingga akhirnya makin ramai orang bukan Islam yang sedar bahawa Islam itu adalah satu agama yang pemaaf, yang menyelamatkan, yang harmonis. Dan dari situ walaupun mereka belum dapat hidayah untuk masuk Islam, paling tidak mereka tidak benci kepada Islam. Jadi yang benci kepada Islam itu ialah mereka yang belum mengetahui tentang Islam itu dengan sebaiknya. Sebab itulah saya rasa patut terus berdoa, moga-moga Islam sampai kepada mereka dengan cantik insya-Allah. Jadi ada peralihan ya, dari ketakutan kepada kebencian. Kalau ketakutan itu dipanggil sebagai Islamofobia, saya lebih cenderung untuk memberi istilah Islamofobia itu sebagai ketakutan. Sebab kalau kebencian macam sekarang ini, itu dipanggil, ada satu istilah dipanggil sebagai Islamodium ya. Islamodium. Islamodium. Jadi sepatutnya saya rasa kalaulah Dr. Warjo mau menulis lagi buku ataupun sesiapa yang mau menulis Islamofobia, barangkali boleh menulis tentang Islamodium sekarang ini ya, ataupun dari Islamofobia kepada Islamodium, daripada kebencian, ketakutan kepada kebencian, dan insya-Allah kebencian ini kalau kena caranya akan dapat diredakan insya-Allah dengan sebaik mungkin. Jadi saudara dan saudari sekalian, buku ini juga akhirnya adalah merupakan satu buku yang sangat kontrovertif, sebab bukan hanya Islamofobia dibincang dengan detail, tetapi Dr. Warjo di hujungnya itu membina satu teori yang dipanggil sebagai teorisasi politik Islamofobia. Walaupun teori itu mungkin belum lengkap selengkapnya lagi, tapi insya-Allah dia boleh dilengkapkan. Paling tidak Dr. Warjo telah mengatakan sangat penting untuk membina ataupun membina satu teori berkenaan dengan politik Islamofobia ini insya-Allah. Jadi itu saja daripada saya insya-Allah. Moga-moga ada manfaat dan moga perbincangan kita pada hari ini boleh menambahkan ilmu kita insya-Allah. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prof, Alhamdulillah Prof, terima kasih di atas ucapan kata pengantar ya, yang saya rasa yang sangat berhikmah dan sangat luar biasa daripada Prof. Prof tekankan bahawa terdapat sekarang ni macam pergerakan daripada Islamofobia kepada Islamodium. Dr. Warjo mungkin boleh diteruskan lagi dengan penulisan daripada sekarang kan istilah politik Islamofobia, mungkin selepas ini mungkin boleh fokuskan kepada Islamodium, berubah kepada hatred kan, sudah semakin kritikal sekarang apa yang kita lihat di dalam perkembangan di dunia ini.